Oke, salam dan salam sejahtera. Dan kita tahu baru-baru ini Yang di-Pertuan Agong telah pun menganugerahkan darjah kebesaran tertinggi negara yang melibatkan beberapa individu. Dan saya tertarik ya dengan penganugerahan yang diberikan, yaitu melibatkan gelaran Tan Sri. Dan gelaran itu telah pun diberikan kepada mantan Presiden PAS yang lalu, yaitu Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, yang mana jasa beliau terus dikenang juga kerana telah pun menceburi bidang politik negara kita ini yang begitu lama. Dan apa yang kita boleh lihat di sini, kesimpulan yang paling ringkas, apabila pentadbiran yang amat berhormat, yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah pun berjaya untuk memberi gelaran-gelaran ini kepada tokoh-tokoh politik kita yang memang layak untuk mereka dapat. Bukan seperti mana zaman pemerintahan Perikatan Nasional yang ada PAS sendiri di dalamnya. Kita lihat pemimpin PAS pada saya, mereka lebih kepada mementingkan diri mereka sendiri. Dan kita tahu bahawa Presiden PAS yang ada hari ini, beliau sendiri mendapat gelaran Tan Sri yang dipersoalkan oleh rakyat Malaysia. Kerana rakyat Malaysia mempersoalkan isu beliau menjadi duta khas bertaraf menteri yang dilihat juga tidak melakukan kerja apa-apa untuk membangunkan negara ini. Daripada sisi ekonomi, untuk merancangkan ekonomi, membawa pelaburan daripada Timur Tengah pun tak ada, dan akhirnya dipersoalkan oleh rakyat. Tetapi kita lihat, apabila kerajaan yang ada hari ini, yang hanya mungkin tidak sampai kepada 7 bulan, 6 bulan lebih, tetapi kita menganugerahkan darjah kebesaran ini kepada mereka yang layak. Contohnya yang dipersoalkan, mungkin dipertikaikan oleh pemimpin Perikatan Nasional hari ini, melibatkan Lim Kit Siang, yaitu gelaran Tan Sri juga. Dan yang mana Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz ini sebagai mantan Presiden PAS yang banyak jasanya dalam liku-liku politik negara ini. Dan kita tahu bahawa ini memang layak untuk mereka mendapat penganugerahan ini. Tetapi untuk pemimpin-pemimpin PAS yang ada hari ini, mereka berebut dengan kuasa dan jawatan, dan kita lihat hari ini politik kita diganggu-gugat oleh mereka, yang mana mereka cuba untuk menebuk atap, mereka untuk menjatuhkan kerajaan, tetapi mereka juga gila dengan pangkat yang melibatkan pingat-pingat kebesaran ini untuk kepentingan pribadi. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ini dah jelas. 33 bulan mereka memerintah, pemimpin PAS yang terdahulu, yang telah pun meninggal dunia, yang telah pun banyak jasanya untuk membangunkan PAS itu, mereka tidak sentuh untuk memberi jasa, memberi pingat sebagainya. Tetapi kerajaan yang ada hari ini, yang mana yang di-Pertuan Agong adalah yang di-Pertuan Agong yang sama. Kenapa mereka dulu tidak menyokong untuk mendapatkan darjah kebesaran kepada Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz ini di zaman mereka? Jadi kemanakah perjuangan PAS ini? Jadi jelas hari ini kita nampak bahawa ini adalah satu penipuan mereka. Yang inilah yang saya selalu persoalkan. Integriti mereka, sikap mereka, yang mana cakap tak serupa bikin. Sebenarnya pemimpin PAS sendiri itu yang bercakap tak serupa bikin. Pemimpin PAS itu sendiri yang hanya omongan kosong mereka, yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada negara, yang hanya propaganda. Hari ini kita tengok mereka di soal siasat melibatkan isu cuba menjatuhkan kerajaan. Mereka tidak memikirkan bahawa kerja yang mereka buat itu adalah satu kerja gila, kerana dia akan menyusahkan rakyat. Kestabilan politik itu melibatkan ekonomi rakyat sebenarnya. Jadi sepatutnya mereka hentikan, jadi pembangkang yang baik. Tapi apa yang mereka buat? Mereka cuba sehari demi sehari untuk menjatuhkan kerajaan yang tidak mempunyai asas, yang mana mereka melawan arus, yang mana mereka melawan perlembagaan sebenarnya. Yang kita lihat bahawa RUU Anti-Lopak Parti telah pun diluluskan, tapi mereka masih lagi buat kerja-kerja menebuk atap dengan harapan mereka berjaya sekali lagi. Nah, ini adalah sikap mereka. Jika mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri seolah-olah menyokong tindakan yang tidak baik, ataupun seolah-olah bersekongkol dengan DAP, jika PAS terus melakukan kerja ini, maka kita boleh lihat bahawa PAS telah pun menderhaka kepada yang di-Pertuan Agong. Kerana contohnya, mereka bermain dengan sentimen kaum dan agama, dan mereka bermain dengan sentimen DAP itu seolah-olah membawa agenda komunis, membawa ideologi komunis. Tetapi anugerah telah pun diberikan kepada veteran DAP, yaitu Lim Kit Siang, dengan anugerah juga yang tertinggi, yaitu Tan Sri. Jadi terbukti bahawa apa yang pemimpin PAS cakap selama ini sebenarnya satu pembohongan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya.
Dan kita tahu integriti parti seperti DAP itu memang sangat tinggi. Mereka tidak pentingkan isu mendapat pingat-pingat ini, tetapi mereka mementingkan untuk membangunkan negara, untuk memberi jasa mereka sebagai rakyat Malaysia yang harus berjuang untuk kita memperbetulkan benda-benda yang salah. Tapi mereka tidak. Apa yang kita lihat hari ini, pemimpin-pemimpin PAS, kita lihat di media-media suara PAS seperti Harakah Diri, mereka cuma bermain dengan isu-isu yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan, memburukkan apa yang ada dalam pentadbiran yang ada hari ini. Mereka tidak memikirkan bahawa bagaimana membangunkan negara ini. Jadi dia bermain dengan di situ saja. Jadi seolah-olah otak mereka tepu, otak mereka hanya di situ saja. Dia tidak memikirkan bagaimana nak membangunkan Kelantan. Kelantan tak ada, kenapa? Dia tidak tahu bagaimana nak bangunkan Kedah, bagaimana nak bangunkan Terengganu. Yang mereka tahu adalah bagaimana saya nak jadi Perdana Menteri, bagaimana saya nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Bagaimana kalau saya jadi kerajaan dan saya akan menjadi menteri, timbalan menteri, dan saya isi semua JLC. Ini yang kita lihat di Kelantan. Jadi ideologi yang dibawa oleh PAS hari ini, yang ditanam oleh kepimpinan PAS yang ada hari ini, sebenarnya mereka tidak ada perjuangan yang berlandaskan sebenarnya kepada agama pun. Mereka menggunakan agama itu untuk kepentingan orang-orang mereka sendiri, untuk kepentingan orang-orang politik ini. Itu saja, dia tidak ada lebih daripada itu. So saya lihat bahwa kita harus bijak di 6 buah negeri ini, rakyat sepatutnya harus menyokong kepada kerajaan yang ada hari ini. Kita perlu menghormati perlembagaan kita sebenarnya. Jadi mereka petikaikan isu kaum dan agama hari ini sebenarnya yang melanggar hukum, melanggar pelaturan, melanggar segalanya adalah mereka ini. Karena dah termaktub dalam perlembagaan yang mana kerajaan ataupun pembangkang, ahli parlimen ataupun rakyat sekalipun, ataupun pemimpin-pemimpin politik tidak boleh bermain dengan sentimen-sentimen yang telah pun termaktub dalam perlembagaan. Tapi mereka terus melakukan seperti contoh isu perkauman yang melibatkan kaum Melayu contohnya. Itu termaktub dalam perlembagaan, tak perlu diulang-ulang oleh pemimpin PAS. Pemimpin PAS bukan perjuangannya untuk nak menceritakan tentang perlembagaan yang telah pun ditetapkan. Jadi nak gagal ataupun tak gagalnya orang Melayu itu bukan PAS yang menentukan. Jadi pemimpin-pemimpin Melayu semua sekali harus menggarap tenaga mereka untuk memperbetulkan masalah ini. Isu rasuah contohnya yang melibatkan pemimpin Perikatan Nasional. Patutnya ini patut di-PAS perjuangkan karena melibatkan pimpinan Melayu. Jadi jangan integriti itu bicara dengan kata-kata pembohongan. Ini yang kita nampak hari ini. Jadi presiden mereka sendiri pun, bekas presiden mereka, tidak mereka hargai. Kalau mereka hargai, mereka dah lama dah 33 bulan dalam kerajaan. Kenapa yang dapatnya Tan Sri Abdul Hadi Awang? Kenapa sibuk sangat nak dapat Tan Sri untuk sekarang ini? Tak puas-puas lagi dengan pangkat. Lepas ni bagi lagi gelaran yang di-Pertuan Agong kepada dia. Jadi inilah mereka ini. Mereka yang gila tetapi jual orang lain. Akhirnya tak dapat main isu ini, dia main isu itu. Penghujungnya DAP yang salah. So saya tak nak ulas panjang dan itu saja ulasan saya berkenaan dengan isu ini dan sekian, terima kasih.